Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pembacaan pelajaran sirah tahun 4. Yaitu pada unit 3 Perang Uhud. Sebab berlakunya Perang Uhud. Setelah kalah dalam Perang Badar, kaum musyrikin berazam untuk menuntut bela atas kematian pahlawan-pahlawan mereka. Tambahan pula, mereka takut orang Islam semakin berpengaruh. Maka mereka pun merancang untuk menyerang Madinah. Seramai 3.000 orang tentera musyrikin yang lengkap dengan peralatan perang bersedia untuk menyerang Madinah. Mereka diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Selepas berita kedatangan tentera musyrikin disampaikan oleh Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu bapa saudara Rasulullah SAW di Mekah, baginda segera bermesyuarat dengan para sahabatnya. Pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah, Rasulullah SAW bersama-sama 1.000 orang tentera Islam bergerak menuju ke sebuah bukit di sebelah utara Madinah bernama Uhud untuk mempertahankan kota Madinah. Dalam perjalanan ke bukit Uhud, 300 orang tentera Islam telah menarik diri dan berpatah balik apabila dihasut oleh Abdullah bin Ubay, yaitu ketua golongan munafik. Hanya tinggal 700 orang tentera Islam yang berjaya sampai ke medan jihad. Strategi peperangan Uhud. Rasulullah SAW mengatur strategi tenteranya sebaik-baik sahaja sampai di kaki bukit Uhud. Baginda memilih tempat yang sesuai untuk pertahanan dan menyerang musuh. Rasulullah SAW memilih 50 orang ahli pemanah yang handal, diketuai oleh Abdullah bin Jabir Al-Ansari. Beliau kemudiannya ditempatkan di atas Jabal Rumah yang terletak di hadapan bukit Uhud sebagai pertahanan yang kuat untuk menghalang kemarahan musuh. Rasulullah SAW memerintahkan pasukan pemanah supaya tidak meninggalkan tempat itu. Pada peringkat awal peperangan, berlaku pertempuran antara tentera musyrikin dengan tentera Islam di kaki bukit Uhud. Pertempuran ini menyebabkan tentera musyrikin tewas. Tentera Islam pun bersorak menyambut kemenangan mereka. Pasukan pemanah yang ditempatkan di atas bukit menyangka peperangan telah pun tamat. Mereka turun untuk mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh tentera musyrikin. Abdullah bin Jabir, yaitu ketua pasukan pemanah tentera Islam, telah berkali-kali mengingatkan pasukannya
supaya tidak meninggalkan tempat masing-masing. Namun, arahnya itu tidak dihiraukan karena telah dikuasai oleh perasaan tamak. Khalid bin Al-Walid, yaitu ketua pasukan berkuda tentera musyrikin, telah mengambil kesempatan atas kesilapan yang telah dilakukan oleh pasukan pemanah tentera Islam itu. Dengan pantas, Khalid bin Al-Walid menyusun strategi yang baru untuk menyerang tentera Islam dari belakang. Tentera Islam sangat terperanjat apabila diserang bertalu-talu secara tiba-tiba. Keadaan pada waktu itu menjadi tidak terkawal. Para sahabat yang berada berhampiran dengan Rasulullah SAW bermati-matian mempertahankan baginda tanpa rasa gentar. Abu Dajanah telah menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah SAW. Kemudian, seorang daripada tentera musyrikin telah berpekik dan mengisytiharkan bahawa Rasulullah SAW telah dibunuh. Tentera muslimin yang mendengar pekikan itu menjadi hampir berputus asa. Rasulullah SAW juga melarang sahabat untuk menafikan berita tersebut, kerana berita itu menyebabkan kaum musyrikin berasa puas hati dan beranggapan mereka telah mengalahkan tentera muslimin. Kekacauan itu telah menyebabkan kemalangan menimpa Rasulullah SAW. Rasulullah mendapat kecederaan pada pipi dan kepala manakala gigi baginda patah. 70 orang tentera muslimin syahid, termasuk Sayyidina Hamzah. Semasa kaum muslimin berundur ke tempat asal mereka, yaitu di kaki bukit Uhud, golongan wanita yang menyertai tentera musyrikin berkeliaran di medan perang sambil menetak dan memotong jenazah yang syahid. Hindun binti Utbah dari Abu Sufyan telah menjumpai jenazah Sayyidina Hamzah, lalu membelah perut dan mengeluarkan hati dan coba untuk memakannya, tetapi tidak dapat ditelannya. Setelah tentera musyrikin meninggalkan medan perang, Fatimah, putri Rasulullah SAW, membersihkan darah dan mengubati luka-luka di muka ayahandanya dengan dibantu oleh Sayyidina Ali. Rasulullah SAW memerintahkan semua jenazah para syuhada dikumpulkan dan dimakamkan dengan penuh penghormatan. Jenazah tentera Islam yang syahid di medan peperangan tidak perlu dimandikan dan dikafankan. Jenazah mereka disembahyangkan dan dikebumikan dengan pakaian yang dipakai ketika bertempur. Dalam peperangan ini, seramai 70 orang tentera Islam telah gugur syahid, termasuklah bapa saudara Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah telah dibunuh oleh Wahsy, seorang hamba yang diupah oleh Hindun binti Utbah. Sayyidina Hamzah telah diberikan gelaran sebagai Asadullah, yang bermaksud singa Allah. Tentera
tentera musyrikin yang terkorban pula adalah seramai 32 orang. Peristiwa sedih yang menimpa kaum muslimin itu bukanlah satu kekalahan kerana tentera musyrikin tidak berjaya menawan kota Madinah. Sebahagian tentera muslimin sebenarnya telah tersilap langkah kerana terpedaya dengan sifat tamak sehingga menyebabkan mereka lupa akan arahan Rasulullah SAW. Kemalangan yang menimpa tentera muslimin bukanlah kerana tentera musyrikin bijak dan kuat. Demikianlah kisah peperangan Uhud yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Islam haruslah sentiasa berhati-hati kerana musuh Islam sentiasa mencari jalan untuk menghancurkan Islam, sama ada secara terang maupun secara halus. Orang yang hendak dilantik sebagai ketua mestilah mempunyai sifat kepimpinan dan kebijaksanaan yang tinggi. Kita juga wajib patuh akan arahan ketua selagi mana arahan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat tamak hendaklah dihindari kerana sifat tersebut merugikan diri sendiri dan masyarakat. Sebagai orang yang beriman, kita hendaklah menyayangi Rasulullah SAW lebih daripada menyayangi diri kita sendiri.